hadirin berterima dibukakan sesi soal jawab. Pastinya ada sebarang kemusykilan yang ingin ditanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua soalan, yaitu soalan pertama dengan istilah yang berlaku sekarang ini, adakah fenomena tersebut ajaran sesat, yaitu istilah yang disebut sebagai Quranis. Kita merujuk kepada Al-Quran tetapi dengan tafsiran yang amat menyimpang. Yang kedua, dalam keadaan semasa ini ada satu ajaran yang disebut sebagai makrifat dan dibawa sebagai oleh seorang figur yang mempunyai follower, pengikut yang sangat ramai dalam media sosial, iaitu Ismail Lebat. Boleh Datuk uraikan sedikit, insya-Allah. Pertama mengenai Quranis. Pelopor kepada gerakan Quranis ini adalah daripada Jemaah Al-Quran Malaysia, JAM. Ketuanya dulu sudah meninggal dunia, iaitu Dr. yang anti hadis itu Kasim Ahmad. Ya. Kasim. Tak ingat apa. Kasim Ahmad. Dia menggagaskan satu jemaah Al-Quran Malaysia, JAM. Dan dia memerlukan buku-buku seperti mengkritik hadis-hadis dia ada. Asas kepada pemikiran jemaah ini, Quranis ini, dia hanya melihat Islam ini daripada sumber yang utama, iaitu Al-Quran. Dia tolak hadis. Sedangkan di dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah beriktiraf Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penegang kepada Al-Quran itu sendiri. Dalam hadis sahih Nabi sebut dalam hadis yang sahih, aku tinggalkan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama mana kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, itu Quran dan hadis. Congkak-congkak biasa pun, tuan-tuan sekalian, kita bercakap dalam level orang kampung biasa. Dalam Al-Quran ada arahan daripada Allah Ta'ala, tapi pendetilan tak ada. Sebab kalau semua perkara nak didiktirkan dalam Quran, saiz Quran bukan ini. Saiz Quran rasanya satu dewan ni. Al-Quran hanya memberi petunjuk dan isyarat-isyarat secara umum, kecuali dalam perkara tertentu seperti harta pusaka, iaitu clear dalam Quran, sangat detail. Sebab Allah tahu buat pusaka ni ramai orang tewas, ikut suka dia je. Tidak dalam bab semayang, hanya arah umum, pendetilannya tak ada. Zuhur 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, tak ada. Waktu solatnya bila 5 waktu solat, tak ada, kecuali diterangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan, satu. Yang keduanya, nak memahami Quran biar daripada ahlinya, itu dipanggil ahli tafsir, mufassirun. Bukan boleh terjemah begitu-begitu saja. Orang Syiah pun menafsirkan Quran tak kala ayat tabat yada abi lahabin wa tab. Ayat itu bermaksud celakalah dua tangan Abu Lahab, mati patah-patah tubuh orang. Itu satu perkara yang sangat bercanggah dalam sunnah wal jamaah, dan diterangkan kepada orang awam. Tuan-tuan sekalian, ini adalah perkara yang sangat bahaya. Yang kedua, bab syariat. Daripada novel-novel yang ditulis dan dikaji, apa yang disebutkan dalam YouTube dan sebagainya, beliau adalah orang yang meremehkan bab solat. Dia bagikan solat pada tiga keadaan. Dia panggil fa'ilun, khasyi'un, da'imun. Istilah-istilah itu orang awam tak biasa dengar. Fa'ilun ni maksudnya sembahyang, orang yang buat sembahyang. Buat sembahyang ni
Dia buat sajalah. Dan dia sendiri mengakui dalam novel dia kata, kalau aku semayang, aku tak khusyuk, aku tinggalkan semayang. Sebab tak guna buat ibadat tapi tak khusyuk. Jadi bila semayang ada tak khusyuk, terus tinggalkan. Itu salah, dia itu syarak. Itu kena semayang juga, mengusahakan untuk khusyuk. Yang itu dipanggil khasyun. Khasyun ini orang yang khusyuk dalam semayang. Yang ini dia kata payah nak dapat. Dan dia sendiri mengakui kalau sekiranya dia tak khusyuk, ditinggalkan sembahyang. Yang nombor 3 antara gagasan yang dicuba popularkan, iaitu daimun. Orang yang sentiasa sembahyang dalam apa juga keadaan. Ketika berkenderaan, ketika ada sebagainya, dia tetap bersembahyang. Di situ timbul persoalan. Sembahyang macam mana yang dikatakan daimun tu? Kita sembahyang, kita ada syarat sah kita. Antaranya ada wudu, ada kiblat, itu syarat sah. Jadi kalau solat ad-daimun itu sembahyang, kita duduk, kita boleh sembahyang. Yang penting ingatkan Allah Ta'ala. Itu adalah perkara yang perlu untuk dielakkan. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan, ini saya hati-hati sebagai adik kepada tuan-tuan ataupun abang kepada tuan-tuan, galilah ilmu agama pada orang yang sebenarnya. Akidah bukan boleh jual beli. Silap kita meranak kita. Mengapa kita suka mencari yang pelik-pelik, sedangkan yang terang-terang pun tak selesai lagi. Islam ajar, Nabi SAW ajar kepada kita mudah saja. Dia kata, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu tertegak ada 5. Pertama syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lagi tambah-tambah. Itu cukup dah. Itu cukup dah. Jangan tambah-tambah wording-wording lain menyusahkan kita. Mulakan dengan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai. Kedua, iqamis salah, dirikan solat. Solat macam mana ustaz-ustaz kita ajar. Kemudian apa? Kita zakat, keluarkan zakat. Bulan Ramadan kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Dah 2-3 tahun sebelum Covid, orang Syiah keluarkan satu risalah. Walaupun dia tak namakan diri di Syiah, kita faham itu faham Syiah. Dia kata kita berpuasa sekarang ini, kita berbuka puasa tak ikut syarat. Kita buka puasa awal, dia kata. Patutnya kita buat puasa gelap betul. Gelap betul 8.30 pukul 9 itu. Yang kita puasa bila nampak matahari dah turun ke dalam, cahaya ke dalam, nampak sikit-sikit warna merah tu. Itu belum lagi sebenarnya waktu buka puasa. Diedarkan di masjid-masjid dalam 3-4 tahun lepas. Kami minta kumpul balik dan telah dijawab balik. Itu adalah cara puasa orang Syiah. Jadi jangan fikir yang susah-susah, fikir yang biasa kita buat. Dan pastikan rukun-rukun Islam kita dapat laksanakan dengan sempurna. Mudah-mudahan berdoa hati jika yang mampu. Jangan cari benda yang pelik-pelik. Berzikirlah macam biasa kita zikir. Kalau nak sebut hu itu biar mereka yang dalam makam dia. Sebab ilmu tasawuf membersihkan hati ni terbahagi kepada 3 keadaan. Satu, bertadi, orang yang mula-mula. Macam kita sendiri yang mula-mula nak bersihkan hati. Dalam sikit nanti mutawasid, atas sikit. Yang atas sekali dipanggil muntahi, orang yang di atas sekali. Jadi kita ni rata-rata termasuk saya sendiri yang mubtadi. Lepas sembahyang, istighfar 100 kali sehari, jangan timlan. Itu Nabi ajar pada kita. Ada seorang dia kata umur dia 60 tahun. Kita peti besok pun 60 tahun. Dia fikir-fikir, dia duduk, dia fikir dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebut. Dia fikir-fikir umur aku 60 tahun. Dia bilang kalau 60 tahun lebih kurang ada 21.600 hari. Dia kata. Umur 60 tahun ada 21.600, kalau tak salah lah. Dia buat bayangan, kalau sekiranya satu hari aku buat dosa sekali, nanti aku jumpa dengan Allah dengan bawa 21.600 dosa. Kalau sekali buat salah sehari. Kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau 4 kali. Jadi macam
Macam mana kita nak cuci balik dosa kita sekali? Istighfar kepada Allah Ta'ala. Satu sekali. Sudah baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu sehingga akhirnya pagi sekali, petang sekali. Pagi 10 kali, petang 10 kali. Nak baca lebih tak ada masalah. Lepas solat jangan sekali-kali tinggal zikir lepas solat ayatul kursi. Tuan-tuan, hadis sahih menyebut seorang yang baca ayatul kursi lepas setiap kali solat fardu, dia boleh fast track terus masuk dalam syurga, tak ada halangan kecuali mati je. Mati yang agak delay sikit, kemasukan dia masuk dalam syurga. Jangan tinggal. Lepas itu tasbih, tahmid 33 dan sebagainya. Buat yang mudah-mudah terus kan. Kenapa kita cari benda yang suka-suka, benda fikir, benda pelik-pelik? Tak perlu. Umur kita pendek, tuan-tuan. Bagus sangatlah bila kerajaan letak umur 60 kita pencen. Bagus sangat. Sebab Nabi sebut a'mal ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku antara julatnya adalah 60 sampai 70. Elok benar lah tu. Kalau sampai umur 70 pencen tak dan kita kata sedang nak polish balik ni. Apa yang ada ni. Kita terselan tak itu dulu untuk jawapan saya lah. Tapi kesimpulannya adalah ada fatwa, berdasarkan fatwa telah bincang, cuma para asal-usul mufti masih tidak berpuas hati, minta JAKIM panggil dia ke pejabat. Bukan setakat mengkaji buku dan juga YouTube. Tapi masalahnya bila dia panggil ke pejabat, macam dia bertemu dengan salah seorang mufti lah di negeri Malaysia ni, dia cakap aku kau gelak-gelak, dan dia banyak tulis dalam novel dia. Kalau aku bersembang, berbicara dengan orang macam ilmu-ilmuan, dia kata aku senyum sajalah, dia kata. Aku senyum saja itu maksudnya tak sesuai, tak terlevel lah. Ilmu di syariat aku makrifat. Jadi tentu sekalian minta maaf kita jaga akidah kita, jangan cari yang susah-susah. Kita buat apa yang kita belajar terang mendengar, jangan cari benda yang suram masuk gua dan sebagainya. Tentu sekalian kita tak nak nanti hujung kita tak jumpa cahaya, insya-Allah. Saya tahu tentu sekalian ramai juga yang minat sebab air depan ni. Minat dengar tak apa, tapi jangan masuk dalam hati. Allah Alam, tak kira itu dulu lah. Ya, silakan. Jika ada soalan dulu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Negeri dan saya bersama Zamriah. Soalan saya satu hari berangkat ni. Jadi apakah keputusan daripada pejabat mufti untuk merapatkan saf, dan adakah yang suruh di Jumaat itu diadakan? Sekiranya buat satu keputusan untuk kami untuk Yahudi. Yang kedua, cara ringkaslah. Sekarang ni Wahabi pun banyak. Wahabi di tempat kami pun ada. Jadi Wahabi ni dia jenis kasar, dia lembut. Faham. Terima kasih Ustaz. Pertama mengenai rapat SOP ni adalah proses untuk buat keputusan itu adalah melalui beberapa proses dan berbagai-bagai pihak. Keputusan terakhir adalah berkenan bawah dulu yang Maha Mulia Tuanku. InsyaAllah 23 hari bulan ini Tuanku akan turun mendengar pandangan-pandangan semua orang. KKM, MKN akan bagi taklimat lah kepada Tuanku dan Ibu ni insyaAllah. Bagi kami di Jatakasaran Fatwa Negeri Perak, kami telah mengemukakan pandangan kepada kebawah oleh Tuanku. Antaranya adalah seperti mana yang diiklankan sebelum ni, kita nak rapatkan soft seperti sebelum COVID-19. Sebab semua sektor dah mula longgar dan sebagainya, dan kita menerima booster pun ramai. Cuma di Perak ini sangat menyedihkan juga lah, tak ramai yang ambil, dalam sekitar 40% lebih saja. Sedangkan yang ambil 2 dos lengkap sampai 80% lebih. Di kalangan 80% lebih itu hanya 40% lebih yang ambil booster. Isunya di sini bagi kami bukan isu hukum. Hukum clear dah. Kalau isu hukum daripada awal lagi mereka tak ambil dah. Saya rasa isunya adalah isu
perlu kepada ketangkasan KKM jawab balik segala segala kelabu-kelabu yang masih ada dalam masyarakat. Termasuklah mak mentua saya sendiri di kampung selama tu. Dos pertama okey, dos kedua okey, dos ketiga aku tak ada lah, dengar banyak cerita dia kata. Itu kita kena terang, pujuk dan sebagainya. Itu tunggu atas perkenan tuanku insya-Allah. Dan kami juga mencadangkan kepada tuanku ialah surau-surau yang diberikan kebenaran khas untuk solat Jumaat ketika pandemik dulu ditarik balik. Itu cadangan kami. Mengapa? Dalam mazhab Syafi'i kita, satu qaryah mesti hanya satu Jumaat saja. Dan tidak sah bila berlaku ta'addud al-Jumaat, Jumaat yang berbilang-bilang dalam satu qaryah. Cuma semasa pandemik hari itu, masjid kita tak boleh tampung orang nak sembahyang Jumaat. Di sana dipanggil ta'addud Jumaat, Jumaat yang berbilang-bilang sebab ada hajat di situ. Hajatnya adalah untuk menampung orang yang tidak ditampung oleh masjid sebab penjarakan. Sekarang dah rapat-rapat. Jadi keperluan untuk memenangkan surau-surau untuk tetap mendirikan solat Jumaat, dia sebagai satu perkara bagi pandangan kami, satu perkara yang tidak sejajar dengan pandangan mazhab Syafi'i kita. Ini semua adalah cadangan tuan. Barangkali tuanku dapat pula pandangan-pandangan yang lain, itu subjek kepada perkenan tuanku. Sebab dia ketua agama Islam. Cuma saya nak beritahu rasionalnya mengapa cadangan kami untuk menarik balik. Sebab dulu tidak tertampung oleh masjid, maka ditampung oleh surau-surau berkata. Tapi sekarang dah rapat balik, maka keperluan itu sudah tak ada. Maka kembalilah kepada masjid. Sekali lagi saya ulang, tertakluk kepada perkenan pada bawah duit tuanku, dan barangkali banyak lagi pandangan-pandangan yang akan didengar oleh beliau. Mengenai Wahabi, sudah difatwakan dalam tahun 2012. Pendekatan Wahabi tidak sesuai di tempat kita. Mengangkat perkara-perkara khilaf, perkara-perkara khilaf yang beratus tahun khilaf, tetapi dianggap sebagai perkara bid'ah. Contohnya baca Yasin malam Jumaat. Contohnya apa lagi? Talqin. Contohnya lagi apa? Qunut. Benda-benda khilaf ini tuan-tuan sekalian dah diselesaikan oleh ulama dengan penuh lapang dada. Tadi masalah. Dia nak beramal sendiri, silakanlah. Kita tak halang dengan beramal sendiri di rumah. Tapi bila dia bercakap di masjid dan surau menggalakkan orang untuk bercakap isu-isu yang boleh memecah belahkan masyarakat, itu tidak dibenarkan. Tuan-tuan sekalian, saya mengambil perhatian pada tuan-tuan. Sekarang kita ni sangat menumpukan kepada perkara-perkara yang dipanggil bid'ah tapi bentuk khilaf. Di sana ada perkara-perkara yang bid'ah tak ada khilaf. Bid'ah tak ada khilaf. Contohnya bid'ah yang tak ada khilaf yang saya sebutkan tadi itulah. Bid'ah ajaran pemikiran yang ulama tak ada khilaf lagi dah. Patutnya kita menumpukan perhatian membersihkan masyarakat daripada faham liberal. Kita berikan perhatian membersihkan masyarakat daripada faham-faham pluralisme agama, itu bid'ah yang disepakati oleh ulama. Jadi dalam hal ini Wahabi sudah ada fatwanya dalam tahun 2012. Cuma tuan-tuan sekalian dalam pendekatan mazhab Ahlussunnah kita, kalau seorang itu datang kampung kita, dengar-dengar dia orang Iran, kita tidak boleh automatically kata dia Syiah. Tak boleh. Kita sebut tadi doktrin, tapi untuk menghukum individu tak boleh cara bakulkan sekali, tak boleh. Kita kena pandai sejauh mana Syiahnya dia. Kalau confirm dia mengaku Syiah, dia mencerita sahabat Nabi, dia mencerita isteri Nabi, dia kata Quran tak serupa dengan kita, confirm dia Syiah. Interaksi kita, dia sebagai Syiah. Tapi kalau dia datang daripada Iran, tapi tak ada benda-benda yang nampak dia macam Syiah, kita terima dia. Sama dengan Wahabi. Doktrin Wahabi kita boleh cerita, tapi nak menentukan si fulan A itu Wahabi, tak boleh kita bakulkan
mudah-mudahan begitu saja kena panggil dia. Itu di negeri Perak kita lebih menggunakan pendekatan. Ada ustaz-ustaz agak kontroversi, kita panggil, kita bincang, kita fahamkan dia. Realiti di Perak tak serupa dengan Johor, realiti di Perak tak serupa dengan Perlis. Kita gunakan pendekatan, kita berbincang, itu lebih baik. Kawan-kawan di Jahat pun sebenarnya tak suka nak nangkap orang sebab isu agama ni. Lebih baik panggil, kita berbincang. Dan kalau dia setuju, alhamdulillah. Tak setuju, kita guna pendekatan lain. Wallahu a'lam.